Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam berita pagi Sabah edisi Khamis 19 Ogos 2021. Daerah Kalabakan menyasarkan 80% penduduknya lengkap diberi vaksin COVID-19 menjelang Oktober depan. Ketika ini, respon penduduk untuk diberikan vaksin COVID-19 amat menggalakkan, terutama di kawasan pedalaman dan estet. Menurut Pegawai Daerah Kalabakan Muhammad Syaharuddin Chin alias Chin Yin Fah, kesedaran penduduk tentang bahaya COVID-19 mula meningkat apabila pusat pemberian vaksin yang dibuka di kawasan Kalabakan terus dipenuhi orang ramai. Beliau berharap masyarakat di daerah ini akan terus mendapatkan vaksin bagi mengekang penularan COVID-19. Memang ramai yang datang pada hari ini. Ini merupakan salah satu daripada kesedaran daripada penduduk-penduduk di sini yang mahu supaya mereka juga perlu divaksinkan seperti tempat-tempat lain, orang-orang lain di luar sana. Setakat ini populasi yang ada di Kalabakan ini lebih kurang 45.000 orang. Tetapi setakat ini yang telah menerima suntikan vaksin ini baru 6.000 lebih sikit saja. Jadi masih ramai yang belum disuntik, dan inilah yang sedang kita cuba kejar untuk mencapai sasaran kita pada bulan Oktober ini. Muhammad Syaharuddin berkata demikian kepada RTM dalam program Jiwa Murni Angkatan Tentera Malaysia ATM Outreach Vaksinasi COVID-19 daerah Kalabakan di Kampung Luasong. Beliau turut berterima kasih kepada ATM yang membantu memberi vaksinasi kepada penduduk Kampung Luasong melalui program Jiwa Murni ATM. Program yang berlangsung 2 hari ini menyasarkan seramai 1,000 orang diberi suntikan. Sementara itu, Jabatan Penerangan JAPEN Negeri Sabah akan terus membantu kerajaan memberikan informasi mengenai program vaksinasi COVID-19 melalui program Info on Wheels IOW tanpa mengira kawasan. Menerusi IOW, pelbagai hebahan termasuk hebahan bersemuka dengan masyarakat di bandar dan luar bandar akan diteruskan bagi mencapai sasaran 80% penduduk divaksin menjelang Oktober depan. Timbalan pengarahnya Harun Madasa memaklumkan ia juga selaras peranan JAPEN sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Sokongan Pasukan Petugas Khas COVID-19 CITF. Syukur Alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak, khususnya jabatan-jabatan penerangan di seluruh negeri. Kita dapat membantu mempertingkatkan bilangan penerima vaksin dari masa ke masa, dan kita berharap supaya program Jabatan Penerangan khususnya program Info on Wheel dapat dilaksanakan bagi membantu kerajaan untuk mencapai imuniti kelompok. Beliau berkata demikian kepada RTM sempena program Jiwa Murni ATM Outreach Vaksinasi COVID-19 daerah Kalabakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Kampung Luasong Kalabakan. Ditanya mengenai sambutan orang ramai terhadap program vaksinasi, katanya sambutan daripada masyarakat amat baik yang dibuktikan dengan kehadiran menggalakkan di setiap PPV mahupun ketika pelaksanaan program outreach di kawasan luar bandar. Sempena bulan kebangsaan ini, beliau mengajak masyarakat agar memerdekakan diri daripada pandemik COVID-19 dengan menyahut seruan kerajaan untuk mengambil vaksin COVID-19. Baik, beralih kepada perkembangan COVID-19 di Sabah. Jumlah kes positif baharu di negeri ini terus mencatat peningkatan dengan pertambahan 2,413 kes semalam mengatasi kes sembuh 810. Angka korban pula mencatat 18 kes. Baik, kita ikuti perkembangan terkini statistik kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah.
Ya, saringan kontak rapat menyumbang peratusan tertinggi kes baharu di Sabah semalam iaitu 58.4% bersamaan 1,410 kes. Secara keseluruhan, 2,413 kes baharu direkodkan termasuk 258 keputusan saringan tertunggak menjadikan jumlah kumulatif mencecah 111,346 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menerusi kenyataannya memaklumkan saringan bergejala pula meliputi 22.3% kes baharu, saringan kluster 9.7%, manakala saringan bersasar 3.4% dan baki lain-lain saringan. Sementara itu 810 kes sembuh direkodkan menambah jumlah kumulatif kepada 91,166 orang. 5,628 pesakit sedang menjalani rawatan di pelbagai fasiliti dan 159 pesakit di unit rawatan rapi serta 65 orang pula memerlukan alat bantuan pernafasan. Dalam kenyataan sama, Datuk Masidi memaklumkan satu kluster baharu direkodkan iaitu kluster Sungai Pindua, Kinabatangan. Ia melibatkan tempat kerja dengan kes indeks pekerja wanita warga Indonesia 52 tahun di sebuah ladang sawit. Aktiviti persampilan kontak di tempat kerja mendapati 19 kes positif dalam kalangan pekerja dan tanggungan. Mengenai aktiviti penguatkuasaan SOP, 229 kenderaan diarah berpatah balik ketika pemeriksaan 40,084 kenderaan melalui 156 sekatan jalan raya di seluruh negeri. Di perairan Sabah, 92 pemeriksaan dijalankan di kawasan Pantai Timur dan 31 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan Labuan. Hasilnya, satu tangkapan dibuat di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Malaysia prihatin. Bersama-sama kita memerangi COVID-19. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang walau di mana kita berada. Malaysia prihatin, kita jaga kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jangan lupa untuk terus kibar jalur gemilang. Tanda semangat. Cintakan negara kita Malaysia. Ingat, lindung diri, lindung semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2021 kepada semua rakyat Malaysia. Semoga kita akan terus bersatu tanpa mengira bangsa dan agama untuk terus maju di masa hadapan. Gemilang terbilang. Malaysia prihatin. 200 jalur gemilang dan bendera negeri Sabah diagihkan kepada ketua-ketua jabatan dan masyarakat di Pekan Tamparuli, Kampung Tamparuli, Kampung Bantayan, Pekan Topokon dan Pekan Tengilan bagi menyemarakan sambutan Bulan Kebangsaan. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim, selain mengibarkan bendera, pematuhan masyarakat terhadap pelaksanaan prosedur operasi standard secara tidak langsung membuktikan semangat cintakan negara sekaligus memastikan rakyat terus hidup dalam keadaan sihat dan terhindar daripada ancaman pandemik. Program sebenar sambutan Bulan Kebangsaan ini adalah untuk memperingati tentang perimustahaknya. Tarikh ini diraikan supaya rakyat Malaysia, warga negara Malaysia dapat menghayati penubuhan negara ini, kesatuan rakyatnya, dan yang penting sekali untuk tahun ini kita rakyat Tamparuli khususnya, rakyat Sabah dan Malaysia pada keseluruhannya, marilah kita perlihatkan semangat kecintaan kita kepada negara dengan patuh kepada semua usaha-usaha untuk berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Beliau ditemui media selepas program gimik serah dan kibar jalur gemilang di daerah kecil Tamparuli. Dalam program sama, pejabat penerangan daerah Tuaran turut membuat hebahan pematuhan SOP dan juga pengedaran risalah serta poster pengetahuan mengenai jalur gemilang.
5 lelaki dan seorang wanita warga tempatan serta seorang lelaki bukan warga negara ditangkap dalam operasi dadah yang dilaksana bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Papar. Semua suspek berumur antara 20 hingga 30 tahun direman masing-masing atas kesalahan di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Ketua Polis Daerah Papar, DSP Bartolomeo Umpit menerusi satu kenyataan memaklumkan jumlah rampasan dadah dianggarkan seberat 6.28 gram. Hasil ujian saringan awal polis turut mendapati semua suspek positif dadah jenis amfetamin dan metafetamin. Kejayaan operasi tersebut merupakan antara usaha PDRM dalam mengatasi masalah penyalahgunaan dadah di samping mencegah aktiviti jenayah di daerah Papar sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan dadah dan aktiviti jenayah diminta membuat laporan di Balai Polis Berhampiran khususnya IPD Papar. 30 bakul makanan diagihkan kepada golongan yang memerlukan di sekitar Kampung Likas, Kota Kinabalu menerusi Op Bantu Ibu Pejabat Polis Kota Kinabalu. Antara kawasan terlibat ialah Kampung Likas, Kampung Muhibah dan Kampung Teluk Layang. Bantuan bakul makanan ini disampaikan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Muhammad Zaidi Abdullah. Bantuan ini kami terima daripada Kementerian Dalam Negeri sebanyak 100 bakul makanan dan di samping itu kami juga telah menerima sumbangan peribadi daripada orang-orang tertentu, daripada agensi, daripada syarikat-syarikat yang sudi menyumbangkan bakul makanan untuk disampaikan kepada masyarakat melalui PDRM. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika menyampaikan bantuan bakul makanan di Dewan Serbaguna Kampung Likas. Dalam pada itu, Zaidi turut menasihati masyarakat agar sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan walaupun teruja untuk menyambut Hari Kebangsaan. Pertubuhan Kebajikan Airage Kasih Sabah Airage Kasih terus komited membantu golongan terkesan akibat pandemik COVID-19 menerusi tabung makanan Airage Kasih. Tabung makanan berkonsepkan sumbang jika mampu dan ambil jika perlu. Ini dilaksana di 29 lokasi seluruh negeri. Pengerusinya Nur Hashimawati Awang Bakar berkata antara lokasi terlibat ialah kawasan pantai barat Sabah, pedalaman bawah Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Setakat ini, lebih 50,000 ketua isi rumah KIR telah mendapat manfaat menerusi program ini yang mula dilaksanakan November tahun lalu. Ia melibatkan golongan orang kurang upaya OKU, ibu tunggal dan warga emas serta mereka yang kehilangan pekerjaan. Nur Hashimawati menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di Sepitang bagi mengulas mengenai program tabung makanan Irish Kasih. Orang ramai yang ingin menyumbang dana boleh layari laman Facebook Irish Kasih untuk keterangan lanjut. Baik saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah. Disiplin dan komitmen segenap lapisan masyarakat penentu kejayaan untuk bebas daripada cengkaman COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Baik, saya Muhammad Dihya Salan. Assalamualaikum dan salam hormat. Inilah masaku